طيب إن شاء الله. Talentok ya. InsyaAllah kita mulakan pengajian malam ini dengan sama-sama membaca Alkitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram wa ashabil izam. Insyaallah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kalau lain ada mic lain. Mic ni dah goyah ya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Nabina wa Habibina wa Maulana Muhammad Imamil Muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tak kuat juga. Amma ba' fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Maksudnya takutlah kamu kepada bala bencana yang akan berlaku tidak akan terkena kepada orang-orang yang zalim di kalangan kamu sahaja, tapi mengenai kepada semua orang. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah olehmu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha keras balasan azab siksaan dia. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'illah ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu din. Maksudnya barang siapa dikenaki Allah Taala akan kebajikan dan saya diberikan kepahaman di dalam bidang agama. Dawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur at-tazkir wa nafa' intifa' wa istifara wa istifara wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalatil ahli khairi ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang seperti semulakan Fadilatul Imam, sunnah semulakan Tuan Bilal, kemudian tak lupa juga Tuan Siap, Jawatan Kuasa Masjid, Sidang Jemaah Muslimin Muslimat Mukminin Mukminat Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita banyak kepuji dan syukur Allah Ta'ala kena dapat bersama pada malam ini. Jadi malam ini adalah malam terakhir kuliah kita ya, sebelum Ramadan ya. Lepas ni kita cuti lah sebelum Ramadan. Hari ini tak ramai, mana pergi orang ni? Hujan ya? Itulah tu hujan. Baik, ini kehadiran kurang, tapi tak apa, insya-Allah kita teruskan pengajian kita. Muka surat apa tu? 1? Dah bulan habis lagi? Belum baris berapa?
Kaul baik. Jadi perkara ini disambungkan di belakang lah sebenarnya. Hari itu kita dah bincang lah kan. So daripada perbincangan yang belakang, maknanya ada dua kaul lah, dua pendapat berkenaan dengan kudrah ini. Kudrah ini perbincangan mengenai kudrah. Lepas ni perbincangan dengan iradah pula. Sebut dalam matan dia kata faqudratun bimumkinin ta'allaqat bila tanahi ma bihi ta'allaqat. Maka kudrah yang ta'aluk dengan segala yang mungkin adalah dengan tanpa penghabisan apa-apa yang dita'aluki olehnya. Kudrah dengan ta'aluk dengan segala yang mungkin itu adalah dengan tanpa penghabisan apa-apa yang dita'aluk tu tidak ada habis. Tapi kudrah tu satulah. Kudrah satu, iradah satu, wahid. Tidak ada berbilang-bilang. Satu aja kudrah iradah yang ada pada Allah. Cuma yang berbilang-bilang itu ialah tempat ta'aluk dia. Tempat ta'aluknya kepada segala mungkin. Kita tengoklah mungkin, benda mungkin ialah alam diri kita sendirilah. Tengoklah diri kita sendiri masing-masing melakukan pelbagai perkara. Ada yang bergerak ke kiri, ada yang bergerak ke kanan, ada yang berlari, ada pelompat, ada naik kenderaan, ada naik kereta. Kan? Masing-masing dengan aktiviti harian masing-masing lah. Menunjukkan bahawa tempat ta'aluk kudrah tu yang berbagai-bagai. Tempat ta'aluk kudrah iradah itu yang berbagai-bagai. Sedangkan kudrah itu satu aja. Kudrah yang daripada Allah. Tidak boleh kudrah itu berbilang-bilang. Itulah. Kemudian kaul dengan bahawa dia sesuatu yang telah ta'aluk ilmu Allah Ta'ala dengan ketiadaan wujudnya itu adalah sebahagian daripada muta'alak kudrah. Muta'alah mana tempat ta'aluk kudrah. Dibawa atas pengertian bahawa dia adalah sebahagian daripada muta'alaknya dengan mengiktibar ta'aluk sulhi. Ta'aluk sulhi lah macam tu. Ta'aluk sulhi dah dibincangkan di belakang dah. Dia ada ta'aluk sulhi dan juga ta'aluk tanjizi. Okey. Sulhi dan juga tanjizi. Muka surat apa tu? Muka surat 177 kan? Macam tu. Ta'aluk sulhi ataupun di muka surat 78 tu pun ada juga. Okey. Kemudian yang kedua ta'aluk dengan bahawa dia bukan daripada muta'alak kudrah. Kaul dengan bahawa dia bukan daripada muta'alak kudrah, tempat ta'aluk kudrah, dibawa atas pengertian bahawa dia bukan dari muta'alaknya dengan mengiktibar ta'aluk tanjizi. Dengan ta'aluk tanjizi. Daripada huraian di atas dapat diketahui bahawa bagi ta'aluk tu dua ta'aluk. Kalau nombor satu, nombor tu, dua atas tu memang susah kita nak faham sikit lah. Nombor satu, nombor dua tu susah sikit nak faham. Kita lihat yang nombor satu, dua bawah tu. Daripada huraian di atas dapat diketahui bahawa bagi kudrah itu ada dua ta'aluk. Pertama ta'aluk usulul qadim, yang kedua ta'aluk tanjizi hadis. Okey. Ta'aluk usulul qadim yakni patutnya kudrah itu pada azali untuk menjadikan dan mentiadakan pada masa yang sudah tidak azali. Itu yang pertamalah. Ta'aluk yang pertama, ta'aluk usulul qadim. Yang ini patut kudrah itu pada azali untuk menjadikan dan mentiadakan pada masa yang sudah tidak azali lagi. Pada masa yang hadis lah, yang baharu. Yang kedua, ta'aluk tanjizi hadis. Yang ini menjadikan dan mentiadakan dengan kudrah dengan perbuatan Allah, af'al, perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini secara ringkas. Tapi kalau kita detailkan, dia boleh menjadi sampai 7 ta'aluk. Dia boleh menjadi ta'aluk, menjadi 7 ta'aluk. Dia ada ta'aluk sulul qadim, kemudian ada ta'aluk ta'aluk sulul qadim, kemudian ada ta'aluk qabdah, kemudian ada ta'aluk sulul hadis,
tanjizi hadis dan sebagainya. Dia akan pecah boleh menjadi sampai 7 dah. Kalau yang 2 ni atas jalan ijmal secara ringkas. Adapun di atas jalan tafsil, maka baginya ada 7 ta'aluk dan keterangannya sudah terdahulu lah. Sudah terdahulu tentang keterangan ada 7 ta'aluk. Dalam kitab-kitab tauhid, akidah yang lain pun ada sebut dah berkenaan 7 ta'aluk. Dalam kitab hakikat beriman pada Allah pun ada dibahagikan kepada 7 ta'aluk. Ta'aluk suluhil qadim, tanjizi qadim, lepas itu aluk qabdah, tanjizi hadis, suluhil qadis dan sebagainya. Daripada azali lagi sampailah kita mati. Mati dan akhirnya dibangkitkan semula. Bila bangkit semula tu dah masuk kepada tanjizi hadis. Tanjizi hadis maknanya tembus yang hadis, benda yang hadis tu tembus semula, mana wujud kembalilah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan dikecualikan dengan perkara mungkin itu akan yang wajib dan mustahil, maka tidaklah kudrah itu ta'aluk dengan keduanya. Kerana kalau dia ta'aluk dengan wujudnya perkara yang wajib, nescaya lazimlah tahsilul hasil. Tahsilul hasil, menghasilkan benda yang dah ada. Tahsilul hasil maksudnya mengadakan ataupun menghasilkan benda yang dah ada lah. Seperti contoh menghasilkan benda yang ada, seperti menambak bukit. Bukit dah ada dah, gunung ganang dah ada, kita nak pergi tambak lagi, buat apalah, kan? Ataupun mendiruskan air dalam laut, mendiruskan air dalam laut, betul tak? Jadi laut tu dah banyak air dah, habis yang kita pergi dirus lagi, buat apa? Itu dikatakan tahsilul hasil, menghasilkan benda yang dah wujud. Dan dikecualikan dengan perkara mungkin itu akan yang wajib dan mustahil, maka tidaklah ta'aluk kudrah itu ta'aluk dengan keduanya mustahil dan mumkinat, mustahil dan wajibat dan mustahilat. Kerana kalau dia ta'aluk dengan wujudnya perkara yang wajib, nescaya lazimlah tahsilul hasil, menghasilkan dah ada. Contohnya Allah Ta'ala dah ada, kita nak adakan Allah Ta'ala lagi, nak buat apa? Kan Allah Ta'ala ialah sifatnya wajib wujud. Jadi ta'aluk kudrah tidak kepada benda wajibat, benda wajib. Dan kudrah juga tidak ta'aluk kepada mustahilat, benda mustahil. Maknanya Allah Ta'ala ada sekutu. Mustahil lah. Macam tu. Jadi tak berlakulah ta'aluk kudrah itu. Itu sebabnya ta'aluk kudrah kepada mumkinat, benda-benda mungkin. Mana benda mungkin? Alam itulah ta'aluk kepada kudrah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini, alam ini ialah muta'alaq mana tempat ta'aluk. Sedangkan pada Allah ialah kudrah, pada kita adalah muta'alaq. Namanya muta'alaq, mana tempat ta'aluk kudrah Allah Subhanahu wa taala. Dan dikecualikan dengan perkara mungkin itu akan yang wajib dan mustahil, maka tidaklah kudrah itu ta'aluk dengan keduanya. Kerana kalau dia ta'aluk dengan wujudnya perkara yang wajib, nescaya lazimlah tahsilul hasil. Dan jika ta'aluk ia dengan ketiadaannya ataupun mustahilat, nescaya lazimlah berbaliknya hakikat yang wajib. Ataupun dalam bahasa Arabnya al-kilabu hakikatul wajib. Al-kilab berbaliklah hakikat yang wajib. Kerana sesungguhnya hakikat yang wajib itu adalah sesuatu yang tidak menerima ketiadaan. Jadi ta'aluk kudrah tidak berlaku kepada benda-benda yang mustahilat, benda-benda mustahil. Iaitulah contohnya Allah Ta'ala ada sekutu. Allah Ta'ala ada sekutu, maknanya Allah Ta'ala buat Tuhan yang selain daripada dia. Mustahil lah. Jadi ta'aluk kudrah tidak akan berlaku kepada situ. Ta'aluk kudrah tidak akan berlaku kepada sekutu Allah. Yang menjadikan ada sekutu ni siapa? Manusia yang menjadikan Allah Ta'ala ada sekutu. Dia buat sendiri Tuhan dia dan dia kata itu Tuhan. Sedangkan Allah Ta'ala sendiri tak ada kata pun dia ada sekutu. Allah Ta'ala kata dia tak ada sekutu. Syarikul bari. Dan jika ta'aluk ia dengan mustahil, maka terjadilah kebalikan dari yang demikian. Yakni jika ta'aluk kudrah itu dengan wujudnya
maka lazimlah inqilabu hakikatul wajib. Maknanya berbaliklah hakikatnya wajib. Dan jika takluk dia dengan ketiadaannya, maka lazimlah tahsil. Sama jugalah benda ulang alik. Jadi mustahil takluk kudrah tadi kepada benda wajibat dan mustahilat. Wajibat maknanya Allah Ta'ala tidak menjadikan Tuhan lagi. Tidak, Allah Ta'ala mana ada dua Allah pula. Mustahil lah. Sedangkan Allah Ta'ala dah wujud. Okey? Ataupun Allah Ta'ala menjadikan sekutu bagi dia pun mustahil lah. Mustahil kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kemudian perkataan musannif dengan bila tanahi ma bihi ta'allaqat. Bila tanahi ma bihi ta'allaqat, artinya perkara mungkin yang kudrah ta'alluq dengannya adalah tiada kesudahan. Perkara mungkin yang ta'alluq kudrah dengannya adalah tiada kesudahan. Maka muta'allaq kudrah itu tidak berhenti pada suatu batas akhir. Kerana sebahagian daripadanya adalah naimul jinan, nikmat syurga ataupun kenikmatan syurgawi, dan dia sentiasa mutajaddid, ganti-ganti sedikit demi sedikit dan seterusnya. Nak nyata pada kita ta'alluq kudrah tu tak pernah habis. Ta'alluq dia ataupun muta'allaq dia tu tak pernah habis. Allah Ta'ala sentiasa mencipta sesuatu daripada satu masa, hari demi hari Allah Ta'ala mencipta satu benda lah. Sampailah besok, akhirat besok, Allah Ta'ala masih lagi mencipta syurga neraka kan. Sentiasa mujaddid, sentiasa ganti-berganti segala nikmat-nikmat terdapat dan syurga tu sentiasa ganti-berganti pada satu masa lah. Yang mana pergantian itu tidak ada penghabisan. Tidak ada penghabisan. Tapi kudrah tetap satu. Kudrah Allah Ta'ala tetap satu. Tidak boleh berbilang-bilang kudrah. Cuma yang berbilang-bilang itu tempat takluk dia. Mana Allah Ta'ala sentiasa mencipta. Sampai akhirat besok masih lagi Allah Ta'ala mencipta nikmat-nikmat yang terdapat dalam syurga itu. Sebab nikmat itu tidak ada penghabisan lah kepada ahli syurga lah. Dan mereka itu kekal selama dalam syurga. Faham kan? Macam tu. Terlihat semula. Perkara mungkin yang kudrah ta'aluk dengannya adalah tiada berkesudahan. Kan kita tak ada kesudahannya ta'aluk kudrah itu. Maka muta'allaq kudrah, mana muta'allaq ni tempat ta'aluk kudrah itu tidak berhenti pada satu batas akhir. Kerana sebahagiannya daripadanya adalah naimul jinan, nikmat-nikmat syurga ataupun kenikmatan syurgawi, dan dia adalah nikmat tadi sentiasa mutajaddid, ganti-berganti sedikit demi sedikit, dan begitulah seterusnya. Begitu seterusnya, tak pernah habis aja dia. Dan yang menunjuk atas ketiadaan habisnya muta'allaq kudrah itu adalah seperti firman Allah Ta'ala dalam Quran, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala di atas sesuatu itu maha berkuasa. Dan juga firman Allah Ta'ala, khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah Ta'ala mencipta tiap-tiap sesuatu lantas menetapkannya dengan setepat-tepatnya, ataupun mentakdirkan dia akan sebagai takdir. Khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah Ta'ala menciptakan sesuatu lantas menetapkannya dengan setepat-tepatnya. Kan maksud daripada kulla syai'in dalam dua ayat ini adalah kulla syai'in mumkinin. Kulla syai'in mumkinin, setiap sesuatu yang mungkin, setiap sesuatu yang mungkin. Macam tu. Jadi kalau kita lihat semula, wallahu ala kulli syai'in qadir, jadi wallahu ala kulli syai'in mumkinin qadir. Khalaqa kulla syai'in mumkinin faqaddarahu taqdira. Jadi faqaddarahu taqdira. Okey. Ayat yang pertama ini menunjukkan kepada ta'alluq suluhi, sedangkan yang kedua kepada ta'alluq tanjizi. Suluhi mana patut, tanjizi mana tembus. Baik, kemudian kita lihat pula tentang iradah pula. Kemudian ke surat 181, kudrah pun ada bincang lagi kat situ. Wa wahdatun aujabat laha wa misluzi
iradatun wa ilmu lakin ammazi wa amma aidan wajiban wa mumtani wa mislu za kalamuhu falnattabi ulang semula wa wahdatan aujabat laha wa mislu zi iradatun wal ilmu lakin ammazi wa amma aidan wajiban wa mumtani wa mislu za kalamuhu falnattabi. Maksudnya, dan wajiblah wahdah, ketunggalan bagi kudrah. Nampak? Wajiblah wahdah, mana esanya kudrah itu tidak berbilang-bilang. Wajiblah wahdah, ketunggalan bagi kudrah. Dan yang seumpama kudrah itu ialah iradah dan juga ilmu. Iradah, ilmu pun sama juga, satu juga. Tidak ada berbilang-bilang. Akan tetapi sifat ilmu merata kepada segala yang mungkin, dan merata pula kepada yang wajib dan yang mumtani' yang mustahil. Dan yang seperti ilmu ini adalah kalamullah yang naklah kita mengetahuinya. Dan seperti ilmu ini adalah kalamullah, maka naklah kita mengikuti. Wa mislu za kalamuhu falnattabi. Wa mislu za kalamuhu falnattabi. Artinya apa tuan? Etikadkan wajibnya wahdah bagi kudrah. Maka wajiblah mengetikadkan bahawa kudrah Allah Ta'ala itu satu, kerana berbilang-bilangnya tidak ada dituntut oleh dalil akli dan juga nakli. Nampak? Wajib kita etikadkan bahawa kudrah Allah Ta'ala itu adalah satu, esa. Kerana berbilang-bilang kudrah itu tidak dituntut. Kenapa? Tak ada dalil nas, Quran hadis tak ada sebut itu berbilang-bilang kudrah. Dan lagi kalau ada bagi Allah Ta'ala itu dua kudrah, nescaya lazimlah berkumpulnya dua yang memberi bekas dalam satu bekas. Nescaya berkumpullah dua yang memberi bekas dalam satu bekas. Berkumpul dua dalam satu tempat, dua benda lah. Dalam satu tempat dua benda. Sedangkan dalam satu tempat ada satu bendanya, kenapa ada dua benda? Mana kat situ duduknya sesuatu, tak boleh yang lain duduk dah. Macam tu. Jadi kalau ada dua kudrah berbilang-bilang, mana ada dua Tuhan lah. Kalau ada dua kudrah mana berbilang-bilang Tuhan. Ada Tuhan satu dan Tuhan dua. Bila Tuhan satu dah menjadikan, macam mana pula Tuhan dua pula? Mustahil lah kan? Akan bertindihlah pekerjaan tadi. Sebabnya kudrah mesti satu saja, tidak ada dua kudrah. Baik. Dan lagi kalau bagi Allah Ta'ala itu dua kudrah, nescaya lazimlah berkumpulnya dua yang berbekas dalam satu bekas. Maka kudrah Allah Ta'ala itu satu, dan makdurnya yang dikenakan kudrah adalah berbilang-bilang, seperti gerakan, diam dan serta lain. Benda bergerak dan benda diam. Benda bergerak, kalau benda tu tak bergerak, dia diam. Kalau dia tak diam, dia bergerak. Okey? Jadi yang tempat muta'alaq kudrah itulah yang berbilang-bilang. Tempat muta'alaq kudrah yang bilang. Sedangkan kudrah satu aja. Sebab dalam dunia ni manusia kan tidak berlanggar di antara unsur lain. Kita tak berlanggar kan? Kita bergerak yang sana, bergerak ke sini, yang bergerak ke sini sebagainya. Kita rapat-rapat boleh tapi tak berlanggar. Tak berlanggar kan? Jadi itu menunjukkan bahawa Allah Ta'ala itu mempunyai satu kudrah, tetapi ta'aluk kudrahnya itu yang berbilang. Ada orang ni dia berjalan, ada berlari, ada melompat, macam-macam lah pekerjaan manusia lah. Ada yang ke kiri, ada ke kanan, ada ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan dan sebagainya. Okey? Jadi masing-masing dengan aktiviti harian masing-masing. Ini menunjukkan Allah Ta'ala itu mempunyai muta'alaq dia, tempat kudrahnya itu, tempat ta'aluk kudrah itu ialah berbilang-bilang. Gitu. Baik, kemudian perkataan musannaf dengan wa misluzi iradatun. Wa misluzi iradatun, artinya bahawa iradah itu adalah seperti kudrahnya dalam hal tiga perkara yang terdahulu. Sama juga dengan iradah. So kalau kudrah, mana satu kudrah, tempat ta'aluknya berbilang-bilang, begitu juga dengan iradah. Iradah satu iradah, tempat ta'aluk iradah itu yang berbilang-bilang. Yakni ta'aluknya dengan tiap-tiap mungkinan.
Jadi macam mana sebagaimana iradah takluknya kepada segala mungkinat, maka iradah pun takluk dia kepada segala mungkinat. Tiap-tiap mungkin, ini alam. Kemudian tidak kehabisan muta'alak-muta'alaknya. Tempat takluk iradah tu pun tak kehabisan. Sebagaimana kudrah tidak akan kehabisan tempat-tempat takluk dia. Begitu juga dengan iradah, tidak pernah habis. Ketentuan Allah Ta'ala ni, iradah mana ketentuan kan? Ketentuan Allah Ta'ala ni tak pernah habis. Sampailah hari kiamat. Malah lepas kiamat tu pun syurga, neraka dan sebagainya tak pernah habislah ketentuan Allah Ta'ala, iradah dia. Kemudian yang ketiga, kewajipan wahdah bagi dia, kewajipan eksa baginya iradah. Iradah mana satu saja. Maka misliyah ialah tempat semisalnya. Itu hanyalah pada tiga perkara ini. Meskipun berbeza jihad ta'aluk pada keduanya, kerana kudrah hanyalah ta'aluk dengan segala yang mungkin. Dengan ta'aluk ijad dan i'dam, mengadakan dan juga mentiadakan. Dan sedangkan iradah hanyalah ta'aluk dengannya oleh ta'aluk taksis saja. Itu beza dia. Kalau iradah ta'aluknya ialah ijad wa i'dam, mengadakan dan mentiadakan. Kemudian iradah ta'aluknya ialah taksis. Ta'aluknya ialah taksis, mana menentukan sesuatu perkara, satu benda terdapat di alam dunia ini. Maka iradah itu mentaksiskan tiap-tiap yang mungkin dengan sebahagian apa yang jaiz atasnya dari perkara-perkara mungkin yang saling berlawanan. Saling berlawanan. Kan, mungkinat mutaqabilat istilahnya, saling berlawanan. Ulang semula, maka iradah itu mentaksis, mana menentukan, taksis menentukan tiap-tiap yang mungkin dengan sebahagian apa yang harus atas dia. Sebahagian yang harus pada mungkin tadi, kerana mungkin ialah benda harus atasnya daripada perkara-perkara mungkin yang saling berlawanan. Mungkinat mutaqabilat. Mana dia mungkinat mutaqabilat saling berlawanan? Kita dah bincang kat belakang dah. Kat belakang tu maksud apa tuan-tuan? Mungkinat mutaqabilat. Saya tengok balik. Mungkinat jumpa tak? Mungkinat ada? Mungkinat mutaqabilat. Okey. Dah jauh ke belakang. 136 mungkinat mutaqabilat. Perkara-perkara mungkin yang saling berlawanan. Jumpa tak 136? Jadi muka surat 182 ni berkait juga dengan 136 itu. Contohnya wujud lawan adam. Mungkinat mutaqabilat ada 6, sitah. Okey, mungkinat mutaqabilat ada sitah, 6. Pertama, wujud lawan adam. Kemudian sebahagian sifat melawanan seperti putih lawannya hitam. Kemudian zaman taufal, zaman Nabi Nuh dengan zaman Nabi Muhammad. Kemudian suatu tempat di Mesir dengan suatu tempat di Syam. Kemudian daripada segi jihad, jihad timur dan barat, masyrik dan maghrib. Nombor 5. Kemudian nombor 6, tinggi lawan pendek. Tinggi lawannya pendek kan? Itu dikatakan mumkinat mutaqabilat. Macam tu. Jumpa tak? Jumpa kita tengok balik 182. Maka iradah itu mentaksis menentukan tiap-tiap yang mungkin dengan sebahagian apa yang jaiz, yang harus atasnya mungkin tadi. Dari perkara-perkara mungkin yang saling mutaqabilat, berlawanan. Seperti wujud atau adam. Sama ada wujud atau adam kan? Sama ada putih atau hitam tadi kan? Tinggi atau rendah. Okey? Dan keadaannya dengan sifat ini atau dengan sifat yang lain. Sifat ini atau sifat lain dan sebagainya lah. Benda tu pun rujuk dengan tadi lah, benda tadi. Mungkinat 136 ni, mungkinat mutaqabilat yang saling berlawanan di antara satu sama lain.
Itu sifat alam lah, sifat alam dan sifat benda mungkin. Setiap sifat benda mungkin itu dia akan sentiasa berlawanan. Sama ada dia tinggi atau rendah, gemuk ataupun kurus, hitam atau putih kan. Macam tu. Tinggi atau rendah. Zaman dulu atau zaman sekarang kan. Zaman dulu atau zaman sekarang ataupun zaman akan datang. Itu dikatakan mungkin tak kabilat. Dan yang menunjuk atas umumnya ta'alluq iradah adalah dalil-dalil akli. Seperti dikatakan kalau ta'alluq iradah itu dengan yang sebahagian tanpa sebahagian yang lain, nescaya lazimlah atasnya tarjih, pengunggulan tanpa murajjah, sesuatu yang dijadikan unggul, maka lazimlah benda tu batil. Lazimlah benda tu batil. Macam tu. Jadi kalau ta'alluq iradah itu dengan yang sebahagiannya tanpa sebahagian yang lain, nescaya lazimlah atasnya tarjih, pengunggulan tanpa murajjah, sesuatu yang diunggulkan, dan lazimlah batil. Tak? Kerana iradah ni bergantung dengan kudrah juga. Tak sempurna iradah tanpa ada kudrah. Macam tu. Tak sempurna iradah tanpa ada ilmun. Tak sempurna iradah tanpa dengan hayat, hidup. Kan? Jadi Allah Ta'ala mesti ada sifat hayat, hidup, kemudian mesti ada sifat ilmun, mengetahui, kemudian ada iradah, ada kudrah. Jadi tak sempurna kalau ada iradah, tidak ada kudrah. Mana kait mengait kan, lazim melazimin di antara sebahagian yang lain. Macam itulah. Macam tu. Tengok semula, kalau ta'alluq iradah itu dengan yang sebahagian tanpa sebahagian yang lain, nescaya lazimlah atasnya ada tarjih tanpa murajjah, ada keunggulan tanpa ada sesuatu yang dijadikan unggul, dan lazimlah benda tu batil. Mesti ada sifat-sifat lain jugalah selain daripada iradah tadi. Dan ditunjukkan pula oleh dalil sam'iyat. Dalil-dalil sam'iyat seperti dalam Quran, seperti Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Innama amruhu, sesungguhnya ataupun hanya senya, amruhu, urusannya, iza arada, apabila dia berkehendak, ayyakula, dia berkata, maka dia berkata, kalau dia kehendak sesuatu maka dia berkata kun fayakun, jadi maka jadilah. Jadi maka jadilah. Macam tu. Macam tu. Maksud daripada ayat ini adalah bila ada ta'alluq iradah Allah dan kudrahnya Allah dengan sesuatu, maka dia menampakkannya dengan seketika, Maka ayat ini adalah satu kinayah, satu sindiran ataupun kinayah perihal cepatnya wujudnya kehendak Allah. Perihal cepat wujudnya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan ketiadaan menyalahinya. Dan bukanlah maksud yang demikian itu adalah seperti zahirnya, yakni Allah Taala itu jika berkehendak sesuatu maka muncullah darinya satu perintah untuk sekalian alam dengan lapas kun. Macam tu. Mana segi zahiriat dia memanglah Allah Ta'ala kata kun fayakun. Kun fayakun, Allah Ta'ala kata kun, maka jadilah. Tapi di segi hakikatnya, kalau Allah Ta'ala tak kata kun fayakun pun, maka jadi jugalah. Jadi juga dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala kata, aku akan kata kun fayakun, jadi. Kun, cukup Allah Ta'ala kata kun dia jadi, maka jadilah. Tapi kalau Allah Ta'ala tak kata kun, jadi tak? Jadi juga. Tak? Kalau Allah Ta'ala tak kata kun, jadi, tetap juga jadi dengan kudrah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala kata kun ini untuk menzahirkan salah satu daripada sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, iaitulah al-kalam. Sifat Allah Ta'ala kalam kan, boleh berkata-kata kan. Jadi bila adanya perkataan al-kalam tadi, jadi maka jadilah. Macam tu. Kalau Allah Ta'ala tak katakan kun pun tak apa,
Jadi juga kalau dengan kehendak Allah Ta'ala kan, dia berkuasa untuk mencipta dan menjadikan sesuatu. Macam tu. Baik, kemudian perlu ketahui bahawa iradah itu ada dua ta'aluk. Okey, kalau kudrah ada dua ta'aluk, kita dah lihat di belakang muka surat 179 tadi. Kemudian iradah pun ada dua ta'aluk. Pertama, ta'aluk usulul qadim. Yang kedua, ta'aluk tanjizi qadim. Ta'aluk usulul qadim ialah patutnya iradah itu pada azal ataupun azali untuk mentasiskan, menentukan yang mungkin dengan wujud atau adam, atau dengan kekayaan ataupun kefakiran, dan hal-hal yang lain, dan juga hal-hal yang lain. Itu patutnya iradah itu pada azali untuk mentasiskan, menentukan yang mungkin dengan wujud ataupun adam, menentukan satu benda itu wujud ataupun adam, tiada, ataupun menjadikan satu itu kekayaan, kaya ataupun fakir, kan, menurut kepada iradah Allah Ta'ala, dan juga hal-hal lain, kaya ataupun miskin, fakir, kaya pun ataupun sangat kaya pun. Ada manusia yang sangat kaya, ada manusia yang kaya, ada hidup sederhana, ada hidup miskin, ada hidup fakir, ada hidup sangat fakir, ada hidup sangat fakir, kan, teruk sangat fakir dia dah. Kalau miskin tu, kalau sebut dalam kitab fiqh, orang miskin ni maknanya keperluan dia, contohnya satu hari tu RM100, tetapi dia mampu mencari hanya mampu RM70. Itu dikatakan miskin. Orang fakir maknanya keperluan satu harinya RM100, dia hanya mampu mencari dalam contohnya RM50 ataupun RM40 lah. Itu dikatakan orang yang fakir. Orang fakir lagi teruk lagi lah. Keperluan dia RM100, tapi dia hanya mampu mencari contohnya mungkin RM10 saja, RM10 atau RM5 saja. Jadi orang ini dikatakan sebagai sangat fakir, kan? Sangat fakir tu dah. Kalau orang kaya pula, bersangkutan kaya pula, melimpah ruah. Tapi tak tahulah dia kekayaan tu dia dapat macam mana. Sebab ada orang kaya dengan cara halal, ada orang kaya dengan cara haram, menipu orang, kan, menipu sana menipu sini, kan, maka dia pun jadi kaya. Rasuah sana rasuah sini, maka jadi kaya, bertimbun harta dia. Tapi ada orang yang tidak ada rasuah pun, mana dia usaha dengan tulang pak kerat dia, dengan pemikiran dia, maka Allah Ta'ala bagi kekayaan pada dia lah, kekayaan melimpah ruah. Baik. Kemudian sebagai ulama ada menambah ta'aluk yang ketiga, iaitu ta'aluknya iradah dengan perkara mungkin. Ketika wujudnya dengan perbuatan, maka jadilah dia ta'aluk tanjizi hadis. Ta'aluk tanjizi hadis, tanjiz mana tembus perkara baru. Ni ada ulama yang tambahlah. Jadi maknanya jadi ada 3, bukan 2 lah. Ni ada ulama menambah ta'aluk yang ketiga bagi ta'aluk iradah tadi, iaitu ta'aluk iradah dengan perkara mungkin, ini alam, seperti wujudnya dengan perbuatan, maka jadilah dia ta'aluk tanjiz hadis. Dan yang hak bahawa ini bukanlah ta'aluk, hanyalah dia penzahiran bagi ta'aluk. Dia hanya sebagai penzahiran bagi ta'aluk, sebagaimana yang telah terdahulu perbincangannya. Sebagai terdahulu perbincangannya. Macam tu. Sunyak dah. Imam dah masuk? Dah. Okey. Okey, insya-Allah akan datang kita masuk wal ilmu pula. Panjang lagi belakang tu, ada lagi pembahasan tu. Okey, insya-Allah. Okey, alhamdulillah selesai pengajian kita malam ni, insya-Allah. Lepas raya lah. Raya kalau diizinkan Allah kita sambung semula lah. Kalau izin Allah. Jangan terlajak sudahlah. Jangan terlajak sudah. Dah lah raya sebulan, lepas dah lah puasa sebulan, raya pun sebulan. Jadi sambungnya mana dah cuti 2 bulan baru sambung. Itu pun kalau sambung. Kalau tak sambung langsung habis. Tak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkanlah, insya-Allah.
segala urusan kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa 'ilman taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyan ya fatah ya alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ftah lana futuhal arifin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Allahumma tahassanna bi izzatil jabarut wa tasamna bi izzatil malakut wa tawakkalna ala hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif anna hadzal waba wa qina syarral wada wa najina minat ta'ni wa taunul bala bi lutfika ya latif ya khabir ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Masih. Oh, sama. Insyaallah. Syukran.